Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasar abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, marilah kita merakamkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan merakamkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempena dengan kehadiran Hari Raya Korban, di mana ibadah korban akan dilaksanakan di hari Nahar dan 3 hari Tasyrik. Selalu kita mendengar nasihat daripada ramai pihak berkenaan dengan ibrah dan pengajaran daripada peristiwa korban yang melibatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Dalam surah As-Saffat ayat 102 yang bermakna, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya itu menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, kita melihat bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam apabila menerima arahan dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Baginda sebagai rasul dan nabi sangat jelas dalam mimpi merupakan salah satu daripada arahan ataupun perintah yang angkat sampai kepadanya. Namun dengan sifat kenabiannya, dengan sifat kerasulannya, baginda juga menunjukkan nilai keinsanannya apabila melakukan perbincangan dengan anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini adalah satu konsep yang begitu besar kalau kita teliti bagaimana konteks syura ataupun perbincangan, musyawarah dan dialog begitu ditekankan dan diberatkan di dalam kehidupan bermasyarakat yang diajarkan oleh agama Islam. Di dalam keluarga, Nabi Ibrahim merupakan seorang ayah, Ismail merupakan anaknya, dan boleh saja Nabi Ibrahim melakukan arahan kepada anak-anaknya dengan mandatori ataupun tanpa melakukan perbincangan. Namun Nabi Ibrahim melakukannya dengan bertanyakan pandangan anaknya melalui didikan yang dibentuk oleh Nabi Ibrahim dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah dan moga ia menjadi orang-orang yang sabar." Justru di dalam konteks keluarga, perbincangan antara ibu dan ayah, di antara anak-anak dan ibu serta ayah dan ahli kaum keluarga yang tinggal serumah merupakan antara resipi kebahagiaan dan juga kejayaan kepada satu keluarga. Dan daripada situ jugalah kita akan dapat melihat bagaimana pembentukan budaya musyawarah dan syura yang begitu ditegaskan di dalam Islam itu dapat dibudayakan semenjak daripada kecil, yang kemudian menjadi elemen yang dipercayai dan dianuti oleh masyarakat. Dalam konteks bernegara, syura adalah lawan kepada authoritarian ataupun autokratik, di mana pemimpin boleh membuat keputusan sesuka hati ataupun ia diputuskan dengan membabi buta tanpa mendapat pandangan daripada pihak terbanyak. Dalam konteks demokrasi, pandangan daripada setiap pihak, pandangan daripada setiap golongan, hatta daripada mereka yang terpinggir harus diambil kira sebelum membuat sesuatu polisi ataupun keputusan yang akhirnya akan memberi dampak dan kesan langsung kepada masyarakat. Di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Abasa sebagai contoh, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kerana baginda mengabaikan orang buta yang datang ingin menganut Islam dan mendapatkan pandangan berkenaan dengan agama, kerana pada ketika itu Nabi berpandangan ingin mendapatkan beberapa tokoh dan pemuka-pemuka jahiliah supaya mengukuhkan kedudukan dakwah Islam. Begitulah nilai dan ciri yang sangat tegar yang boleh kita fahami dalam konteks Islam dan demokrasi boleh dilaksanakan dan selaras
dengan nilai jati diri dan ciri-ciri yang terkandung dalam ajaran murni Islam. Malahan di dalam ibadah korban kita digalakkan melakukannya secara berjamaah, secara berkumpulan. Dan dalam jemaah itulah sebenarnya ketika ingin melakukannya pun ada konsep musyawarah. Ketika akan dilaksanakan dan selepas dilaksanakan mengagihkannya pun harus dilakukan dengan musyawarah dan tidak mengabaikan di kalangan mereka-mereka yang terpinggil ataupun mereka-mereka yang tertinggal. Itulah begitu indahnya Islam. Bila Islam mengajar secara keseluruhannya, daripada pembuatan keputusan hinggalah kepada konteks berkongsi kejayaan dan kekayaan dan kenikmatan kehidupan di dunia ini. Marilah kita menghayati Hari Raya Korban dengan nilai-nilai dan ciri-ciri yang penting di dalam Al-Quran, dan marilah kita meneruskan ibadah korban dengan ciri dan sudut pandang yang betul, dengan niat dan kaedah yang betul, termasuk dengan memahami serta mengikuti SOP ataupun arahan-arahan peraturan yang telah digariskan oleh Jabatan Agama Islam dan pihak kerajaan negeri, supaya di saat kita melakukan ibadah korban, kita juga dapat memastikan pandemik COVID-19 dapat kita putuskan rantaiannya. Selamat menyambut Hari Raya Aidul Adha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.